Jadi doktor sebut tadi pasal Helicobacter pylori, pylori yang menyebab berlaku ulcer ni. Cerita sikit pasal kuman ni, macam mana dia? Kuman ni kita dapat tahu sekarang dia hidup di atas permukaan perut. Dan biasanya permukaan perut ni ada satu lapisan yang mencegah permukaan perut ni dari dihakis oleh asid. Jadi bakteria ni dia akan melemahkan permukaan yang menghalang hakisan ni, dan asid tu akan masuk ke dalam perut lah. Ini doktor tengah buat apa ni dia? Ini salah satu test juga untuk mengenai sama ada bakteri itu ada dalam perut atau tidak. Ini dipanggil breath test. Ujian tiupan. Dan dia akan bentukkan warna dari biru ke jernih kalau ada. Kalau ada dia jadi jernih? Ya. Tapi ini test ni jarang dibuat lah. Dia cuma dibuat di institusi pengajian tinggi saja. Ya, ini yang doktor buat sekarang ni, ini apa dia doktor? Ini adalah salah satu ujian tiupan juga, breath test. Ini adalah ujian yang baru sekali. Ujian ni senang dibuat, seseorang tu tak perlu puasa, dia cuma minum satu solution urea dan dia kena tiup hembusan dia ke dalam beg ni, nampak dia dah penuh. Jadi hembusan ni akan dikaji dengan satu mesin lah. Jadi dia buat 3 kali sebelum minum larutan tu, 10 minit selepas minum larutan dan 20 minit selepas minum larutan tu. Dan ujian ni senang saja dibuat dan keputusan ni boleh ditahu serta-merta. Serta-merta. Ya. Ini sekarang ni doktor? Ini adalah di unit endoskopi kita, di mana kita buat skop lah kepada pesakit. Dan ujian endoskopi ni adalah ujian yang terbagus untuk mengesan bakteria ni. Bakteria yang disebut tadi Helicobacter pylori. Jadi kita nak melihat kalau dah orang tu menghadapi sakit macam ni doktor, apa yang perlu mereka buat lah. Satu daripadanya tentulah berjumpa dengan doktor lah ya. Tapi apa lagi yang boleh mereka buat lah untuk mengelak lah kalau boleh kita daripada ada penyakit-penyakit seperti ini. Kalau bakteria tu kita tak dapat elak sebab dia memang dalam perut memang kita. Ada dalam badan kita ya. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan ulcer lah, seperti makan ubat tahan sakit. Kalau makan berlarutan dia boleh merosakkan lapisan yang mencegah hakisan tu. Ubat tahan sakit ni maksud doktor macam kita ambil Panadol? Panadol tak ada, tapi ada macam Ponstan atau ubat yang lebih kuat. Dia boleh menghilangkan lapisan yang menjaga permukaan perut tu lah. Jadi kita boleh dapat asid. Faktor-faktor lain seperti minum alkohol, merokok, dan also juga bakteria Helicobacter ni yang boleh menyebabkan gastrik lah. Jadi kalau kita dapat cegah faktor-faktor yang boleh cegah seperti merokok atau minum alkohol atau makan ubat tahan sakit, dan maknanya kalau boleh elak lah benda-benda. Ya, kita boleh elak lah. Jadi kita ada satu rakaman yang telah kita buat dengan pesakit-pesakit gastrik. Sama-sama kita saksikan tuan-tuan. Dia sentiasa sakit macam yang bukan-bukan, macam nak pergi muntah, tak nak muntah. Nak rasa nak makan, tak nak rasa. Dia sentiasa macam berbeza lah. Habis lepas tu jumpa Progo, dia kata macam mana pun kena buat scoping. Perasaan saya memang takut. Bila saya ingat tentang yang tu hal, saya ingat dah habislah kehidupan saya. Sebab ulcer itu boleh develop dengan kanser. So saya tak pergi ke setakat itu lah. Memang ada pantang, dia orang kata jangan makan makanan yang pedas, makanan yang masam, benda-benda yang keras, boleh makan benda-benda yang macam semi fluid macam tu kanji, makan benda macam tu. Rasa sakit, pedih dan tiba-tiba berpeluh. Tak kira waktu bila-bila, waktu pukul 2 pagi pun ada macam tu juga, dan memang tak rasa lapar. Lapar itu sakit saja. Sesiapa yang menghadapi masalah gastrik ataupun ulcer, cuba jangan mengubati sendiri. Silalah datang ke hospital. Di sini ada banyak teknologi baru dengan pakar-pakar yang handal. Mereka boleh menolong mengatasi masalah kita. Jadi ini tadi disebut pasal dia punya
penyakit ni? Memang dia orang ni sakit ni, doktor? Ya, dia memang sakit ulcer dulu dan dah telah diubati dan dia orang dah pulih lah sekarang. Itu yang gejala yang mereka hadapi dulu masa dapat ulcer dulu. Jadi doktor ada menyebut awal-awal tadi orang yang kena penyakit ni dia kadang-kadang hilang selera makan, badan menjadi kurus. Jadi berapa lama benda ni boleh berlaku jadi macam itulah? Dia bila ada ulcer tu dia terus akan bila makan sakit, jadi dia orang tak ingin nak makan. Bila tak ingin nak makan, dia makan sakit, jadi dia tak makan banyak. Lepas tu dia hilang hilang berat badan dia lah turun. Jadi kalau tidak dirawat segera, apa yang jadi pada bila ulcer tu dah melarat, dia boleh menghakis salur darah dan seseorang tu boleh muntah darah. Bila muntah darah tu memang serius lah, boleh maut. Kita ada pemanggil doktor yang nampaknya respon dengan kita jemput. Halo. Halo. Okey. Jadi doktor, dia ada satu lagi disebut di sini sebagai dyspepsia dan simptom-simptom satu hubungannya dengan Helicobacter tadi. Dyspepsia ni adalah salah satu gejala gangguan pencernaan perut lah. Dia ada kaitan dengan penyakit gastrik. Tapi biasanya orang yang dyspepsia ni dia biasa tak ada sakit ulcer, dia cuma ada gangguan dalam gangguan pencernaan ajalah. Dan gejalanya biasa perut tu boleh kembung, sedawa sangat. Ya, betul. Berangin. Dan kaitan dengan Helicobacter ni dia ada dua pendapat lah. Ada dua paper dalam satu jurnal yang ada antarabangsa. Seorang mengatakan ada kaitan dyspepsia dengan Helicobacter. Bila seorang tu dapat dirawat dari bakteria tu, dyspepsia tu akan hilang. Tapi ada satu paper lagi mengatakan dia tak ada kaitan langsung. Jadi tu pulang pada seseorang tu sama ada dia dapat dirawat dengan rawatan Helicobacter tu, sama ada dyspepsia tu hilang atau tidak.